Okay, Encik Zaki boleh ya kita start ya? Okay. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi salam hormat. Very good morning to everybody. Terima kasih kerana meluangkan masa menghadiri webinar anjuran pengajaran UKM siri 2 2021. Kita bertuah pagi ini kerana ada pakar dalam bidang beliau dan juga ingin berkongsi pengalaman bersama kita, warga akademik. Dan tanpa melengahkan masa, saya mengundang moderator kita pagi ini iaitu kawan saya di pengajaran UKM, teknologis Dr. Helmi Norman, Timbalan Pengarah Teknologi Pengajaran di pengajaran UKM. Beliau juga pakar dalam bidang penggunaan iPad dan adalah Apple Distinguisher Educator Award recipient. So, somebody who is very proficient dalam bidang beliau tapi juga berminat dalam bidang penggunaan iPad sebagai satu teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran. So, tanpa melengahkan masa, kita jemput Dr. Helmi untuk memperkenalkan penceramah kita pagi ini. Dipersilakan. Okay, terima kasih rakan saya, Prof. Madia Dr. Raihana, Timbalan Pengarah Kecemerlangan PDP dan Pengurusan Kualiti di Pengajaran UKM. Hari ini kita julung-julung kalinya webinar pengajaran UKM kita ada jemputan daripada seorang arkitek pengurusan dan profesional So beliau adalah ketua unit arkitek sarana UKM Muhammad Zaki Jaid. So saya jumpa Cik Zaki ni masa 2017 masa dia baru-baru masuk UKM. Kita punya projek di fakulti learning spaces dan sekarang UKM punya learning spaces jugalah. Okay. So apa yang kita nak ketengahkan hari ini, sebelum tu saya nak terangkan sikitlah pasal Cik Zaki ni. So Cik Zaki ni sebelum ni beliau ada beberapa di firma arkitek dan pengurusan projek di syarikat Diwani Craft. Dan projek-projek yang besar yang Cik Zaki saya boleh highlight dekat sini, projek art setapak dan dengan Saim Dabi so kalau you pernah pergi Denai Alam tu shop plot tu dia lah yang mereka bentuk tu. Okay. Dan kalau ada di office ini Johor Bahru ada beberapa projek besar lah yang Cik Zaki dah orang kata kemudi sebelum beliau masuk ke UKM. So, apa yang kita nak lihat hari ini adalah kita nak melihat daripada kaca mata seorang arkitek macam mana beliau visualize dan nanti kita akan connectkan, kita nak linkkan ataupun kita nak linkkan kepada pembelajaran sepanjang hayat, pengajaran dan pembelajaran dengan visualization, visualisasi. Okay. Dan saya tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan kepada Encik Zaki untuk kata perkongsiannya dengan tajuk visualisasi lakaran digital dengan iPad melangkau pendidikan abad ke-21. Silakan Cik Zaki. Okay, terima kasih banyak Dr. Helmi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okay, semua kenal lah, saya Muhammad Zaki. Saya considered staff barulah di UKM ni. Kalau ikutkan baru dalam 3 tahun di sini. So memang kalau ikutkan pengalaman dekat luar tu memang saya dah lebih kurang 12 tahun lah bekerja dalam di bidang swasta. Cik Zaki ni sebelum ni beliau dengar macam ada reflection. Okay. Cik Mike, rasanya boleh ni tak mutekan pengajaran UKM sebab dia ada ni. Okay, thank you. Silakan Cik Zaki. Okay. Okay, macam itulah. Okay, macam kalau ikutkan macam pada hari ni kita lebih kepada kita nak memfokus lah kepada pengalaman saya. Kemudian macam mana saya gunakan iPad tu dalam saya punya urusan harian lah. Sama ada saya punya keperluan hobi ataupun lebih kepada keperluan sebagai seorang arkitek di prasarana UKM. Dan juga macam mana kita boleh menggunakan
pengalaman saya ni lah bagi membantu pendidik ataupun pengajaran di UKM lah sebagai perkongsian. So mungkin saya boleh share saya punya screen sikit sebagai saya punya guideline lah. Okay. Okay, kalau tengok daripada tajuk webinar pada hari ini, dia menggusarkan saya. Kerana tajuk tu sangat besar bagi saya. Jadi saya ni bila tengok mula tu macam goyang jugalah. Macam mana saya nak menterjemah benda-benda yang perkataan kan, visualisasi dalam pendidikan abad 21. Tapi apa yang saya cuba garap dalam pemahaman saya ataupun apa yang saya cuba mungkin inilah yang benda yang saya boleh kongsi, yang apa yang saya gunakan, bagaimana saya mengadaptasi penggunaan iPad untuk memandu saya punya kemahiran ataupun keperluan bekerja, maupun boleh digunakan sebagai inspirasi kepada semua kita punya yang turut serta dalam webinar dalam pengajaran ataupun urusan harian. So mungkin saya lebih kepada saya nak simpulkan memudahkan perbincangan ataupun perkongsian ini saya gunakan dengan tajuk dari ke skrin iPad. Maknanya ini adalah apa yang kita biasa pakai. Macam sekarang ni seharian memang daripada kertas lah. Kertas. Macam mana kita ubah, maknanya kita memberi keluar biasaan itu, maknanya daripada skrin, daripada kertas tu kita gunakan untuk kita menggunakan iPad tu. Okay. So saya mulakan, dia lebih pada hobi ataupun kerja. Macam saya sebagai seorang arkitek, memang dah tentulah melukis ataupun melakar tu memang salah satu part ataupun sebahagian daripada saya punya kehidupan lah, boleh kata kehidupan lah. Macam even kalau daripada dulu pun memang melukis ni memang kita punya, macam saya punya tabiat. Kalau tak, saya tak menjadi arkitek kot. Mungkin saya jadi engineer ke, mungkin saya jadi pencarah ke kan. Tapi sebabkan suka melukis, sketch, menconteng kat kertas lah menconteng kat kertas. Jadi kita membiasakan diri kita dengan benda tu sebagai kita punya boleh kata hiburan. Macam bukanlah nak buat, tapi bila memegang pensel adalah benda nak lukis, walaupun apa-apa yang terfikir kat kepala tu, itulah yang kita akan lakarkan. So benda ni kita terbawa lah, benda tu saya jadikan juga sebab dia part of saya punya kerja. Memang saya perlu membuat lawatan tapak, menggambarkan keperluan-keperluan daripada klien. Dia nak reka bentuk modern, nak reka bentuk klasik, nak ada lampu, nak ada macam-macam lah. Jadi saya menggambarkan dalam bentuk melukis ataupun melakar. Cuma kaedah tu pelbagai lah. Ada orang dia hanya menulis. Macam saya lebih kepada melakar. Maknanya saya menggambarkan sesuatu visual ataupun sudut pandangan saya tu dalam bentuk 3D lah. Tapi 3D dalam bentuk lukisan yang kena ada line, garisan, mana yang kena bulat, mana kena ada. Daripada situ kita memulakan kita punya ilham ataupun reka bentuk lah. So daripada tu, maknanya daripada hobi, dia menjadikan saya punya satu part of saya kerja lah. Kemudian dari situ, daripada kita melukis, kemudian kita perlu juga mewarna yang menjadikan kita punya satu karya lah. Macam saya ni daripada zaman saya belajar dulu, memang saya sebenarnya nak cakap saya suka sangat melukis tu tidak. Sebab memang dalam kalau kita belajar waktu degree ataupun semua, memang kita kena macam satu semester atau semua kita bagi task untuk kita siapkan. Memang dia kena selain pada lukisan drawing, lukisan berbentuk 2D, maknanya ada plan elevasi, fasad ataupun tu. Dan kita perlu juga menghasilkan satu perspektif. Ini kalau pelajar-pelajar seni bina dia faham lah. Satu bentuk. So dalam lukisan 2D tu dia mesti kena ada satu lukisan perspektif. Perspektif ni menggambarkan dalam bentuk 3D lah. Sama ada kalau masa saya belajar dulu memang kena secara manual lah.
Manual tu maknanya kita lukis dengan tangan. Lepas tu kita mengambil satu sudut, orang panggil killer view lah. Macam kalau kata kita design bangunan tu, sudut yang tu kita pilih sebagai satu focus point dia. Tu yang, tapi macam saya ni, saya tak berapa suka mewarna. Saya suka lukis outline, garisan, apa semua, bentuk 3D apa semua boleh. Saya buat shading apa semua. Tapi bila mewarna tu, saya biasanya saya kalah lah, saya fail. Jadi nanti saya cerita lah macam mana saya cuba cabaran saya lah. Maknanya bila saya lukis tu, saya kena mewarna juga. Okay. Kemudian dalam era sekarang ni, so macam mana kita gunakan, sekarang ni kita biasa kertas atau pen. Kemudian macam mana sekarang ni kita cuba sekarang ni zaman kurangkan ataupun kita dah pakai paperless, dah tak menggunakan sangat kertas. Macam saya pun kalau ikutkan memang saya guna iPad ni pun baru dalam setahun macam tu. Sebelum ni memang buku nota ataupun kertas A4 ke apa, memang biasanya saya akan gunakan itu sebagai seni medium lah. Tapi masalah dia dengan benda ni, dia selalu, saya ni macam tak ingat lah, macam bila kita dah tulis kat buku nota tu, nak mencari balik minit mesyuarat ke apa, maklumat masa kita buat lautan tapak ke apa, dia mudah hilang lah pada saya. Macam saya mungkin tak suka nak mencari balik mana yang saya dah tulis apa semua tu dalam bentuk kertas tu. Jadi saya cabar diri saya kena ada iPad untuk saya mengikutlah era keperluan sekarang ni. Tu yang saya pilih, macam okey, macam mana bila dah ada iPad, macam mana saya nak kembangkan benda tu. Jadi ia satu cabaran lah, daripada kertas dengan pen kemudian kepada kertas secara digital, iaitu iPad lah. Maknanya kita melukis atas skrin. Jadi bila dah mula tu, dia punya sebenarnya banyak manfaatnya lah. Banyak manfaat dan memudahkan banyak perkara kepada saya lah. Macam even cabaran sebelum ni, macam contoh saya hanya suka pakai pen. Pen tu biasanya hitam lah, warna hitam atau shadow dengan pensel ke apa. Itu saja, dia tak berwarna, dia tak hidup. So bila ada iPad ni, basically kita boleh mewarnakan dia. Jadi dia macam beri saya cabaran lah, maknanya daripada hitam dan putih, maknanya bila dah pakai skrin iPad ni, kita boleh mempelbagaikan kita punya hasil tu kepada dalam bentuk warna. Jadi dia memudahkanlah. Kenapa saya pilih, kenapa dia memudahkan, sebabnya bila kita buat sesuatu tu, kita boleh padam. Jadi kita tak risau. Kalau macam kertas kan, kalau dah buat color ke apa, kalau dah silap ke dah rosak, kena buat balik, kena start daripada kosong balik, kena start from zero. Macam kalau iPad ni, kalau salah ke, kita boleh padam lagi. Maknanya kalau sengit ke garisan tu ataupun color terkeluar ke, tak cantik ke kan, kita padam balik, kita buat baru. Tapi benda tu semudah ABC je lah kan. Dah tu padam tukar sampai kita puas hati. Jadi saya menggunakan sebagai satu kertas digital sebagai pilihan. Ia bukan setakat melukis lah. Kalau ikutkan dengan keperluan saya punya pekerjaan ni, memang minit mesyuarat pun saya, nota pun saya tulis kat iPad, melukis pun saya guna kat iPad, even saya buat lautan tapak pun saya ambil gambar, saya simpan. Macam sebelum ni Prof Dr. Kamal ada share menggunakan Notability, saya pun menggunakan Notability. Maknanya saya ambil gambar kat slide, saya masukkan Notability, saya terus buat nota. Okey, yang ni nak kena betulkan, yang ni kena tambah, nak design dia macam mana. Saya terus boleh masukkan input-input tu tanpa perlu saya daripada kertas, saya kena transfer dulu kat email ke apa kan. Daripada benda yang saya nota tu, saya terus email kepada semua staff ataupun tim yang terlibat untuk teruskan dia punya proses lah. Maknanya kita mengurangkan step-step yang kita cuba, yang akan makan masa. Jadi dia memudahkan lah, mempercepatkan. Okey. Saya harap semua clear. Okey, ni mungkin saya nak share sikit macam mana saya memulakan cabaran kepada saya lah, daripada kertas kepada iPad ni. So saya kena cabar agak sebab kadang iPad ni nak guna buat apa je kan. Jadi saya mulakan bila
mungkin ini boleh jadi satu inspirasi kepada pengajar lah. Maknanya macam mana kita ada maklumat, kemudian kita terjemahkan dia ke bentuk visualisasi. Macam tu kreativiti, maknanya kita ada kreativiti, kita nak buat contoh macam saya ni lebih kepada nak menceritakan. Macam contoh yang saya ada ni, yang ni sebab saya asal daripada Muar. Saya asal Muar, memang ayah saya seorang ustaz, arwah ayah saya seorang ustaz. Tapi selain pada dia mengajar, dia ialah seorang pembuat tempe. Jadi saya ni memang hasil daripada duit tempe lah, boleh kata lah kan. Jadi macam mana saya nak mengingatkan balik memori saya yang dulu masa saya kecil. Saya nak cerita balik sebab sekarang ni orang buat tempe kita pun dah tak apa tahu. Jadi saya mencabar diri saya macam mana saya nak menggambarkan, maknanya visualkan pengalaman saya ketika saya kecil dalam bentuk visual yang orang boleh faham dan boleh terima. Jadi saya mula melukis. Saya ambil beberapa tajuk, saya dah setting beberapa tajuk, apa isi kandungan yang saya nak cerita. Macam ni saya lebih kepada cerita kisah aku dan arwah abah. Maksudnya kisah pertama dia berkaitan tempe, macam mana tempe itu dibuat, apa. Pengalaman saya biasanya bila kita buat dalam bentuk tulisan, saya rasa tak berapa ramai orang nak membaca. Jadi macam saya pun kalau bagi buku pun belum tentu saya nak baca. Saya tak suka tengok tulisan. Saya lebih kepada visual lah, maknanya gambar. Maknanya pada gambar tu automatik minda saya dah boleh baca. Oh, gambar macam ni. Dia tak perlu teks. Jadi kat gambar tu kita dah boleh terjemah dah apa penceritaan yang ada pada visual tu lah. So, macam contoh yang ni saya cerita pasal tempe. Tapi kalau contoh yang ni saya share dekat Facebook saya, memang kalau ikutkan memang dia punya respon tu ramailah bila saya start lukis ni. Maknanya orang tertarik dengan visual. Mungkin benda ni juga akan memberi kelebihan juga kepada pengajar bahawa mungkin student pun kalau tengok teks mungkin tak semua boleh terima. Mungkin ada yang suka lebih kepada visual. Mungkin itu akan membantu dalam proses pembelajaran mereka lah. So ni contoh yang saya gunakan. Ni kisah pertama saya lah. Kemudian daripada situ saya start develop lah dia punya penceritaan tu. Dia lebih kepada penceritaan ketika saya duduk di Melaka, masa tu menyewa dekat Melaka. Kemudian apa aktiviti yang berlaku dekat rumah. Rumah tu rumah kecil, saya cerita lah. Macam contoh yang tadi mula pasal tempe, nak create orangnya attraction tempe. Kemudian kenderaan yang arwah bapa saya gunakan, kereta warna kuning, kereta Peugeot lama 204. Kereta itulah yang digunakan oleh arwah ayah saya untuk bawa daun pisang, kayu api. So saya cerita lebih kurang kat mana kawasan-kawasan dia. Kemudian dekat kawasan rumah, kat mana kedudukan tempat nak masak tempe tu. Lepas tu lokasi dia macam mana, keadaan dia macam mana. Kemudian macam contoh macam mana proses nak buat tempe, apa dia ragi dia, daun pisang apa semua. Saya membayangkan apa yang berlaku, yang saya experience masa saya kecil tu, saya terjemahkan lah, saya letak je. Dia flow lah, dia berjalan je. Tapi memang bila tu mula ada saya cuba, saya cuba macam mana saya nak treat daripada garisan tu dengan ada warnanya, dengan tulisan pemilihan warna. Jadi nak bagi dia lebih menarik lah. Dia pun macam kalau tengok pun macam saya tak berani juga bagi warna ni. Kalau tengok dia hanya sikit-sikit, hanya orang cakap ringan-ringan je lah. Color pun sikit-sikit, hijau pun sikit-sikit, kuning pun sikit-sikit. So masa ni saya belum berani. Maknanya saya tak berani berwarna-warna sebab masih lagi macam, yalah kita tak biasa. Jadi kita tengah dalam proses cabaran lah ni. Macam ni contoh macam mana lokasi rumah tu, dia punya plan tu. Ni saya ingat balik, rumah ni dah tak ada dah, tapi saya ingat balik ketika kecil tu saya masukkan cerita dia. Macam contoh daun pisang, pokok pisang macam mana, apa. Saya nak cerita sebab buat tempe kita pakai daun pisang. Tapi saya tak adalah nak cerita tu, tapi cerita lah pokok pisang ni macam mana. Okey, apa ada kat daun pisang. Lepas tu macam mana, lepas tu saya slate juga. Kalau dah ambil daun pisang tu, lepas tu kita boleh buat senapang. Itu masa kecil lah main senapang, ada bunyi pop kan. Masa saya cerita lah macam mana pengalaman arwah ayah saya
mengajar saya macam tu lah. Bila pergi sini macam ni. Sebab saya memang antara yang selalu dibawa lah, nak pergi ambil daun pisang ke, cari kayu api ke, saya antara yang akan pergi ikut sekali. Contoh ada yang tempayan, pasal tempayan. Ni banyak respon ni, tengok tempayan macam mana apa semua. Sekarang ni dah tak ada lah, dah susah nak cari, orang pun dah boleh jual mahal apa semua kan. Itulah. So inilah saya gunakan visual untuk saya terjemahkan apa yang saya nak cuba kan. Okey, kemudian daripada situ saya pun sebab nak create momentum cerita tu memang just pada saya dia sukar juga lah. Bila sampai satu tahap tu, saya sampai yang ketujuh tu saya dah macam lost sikit lah. Kemudian masa tu pula, sebelum tu saya pakai iPad lain, iPad tu pula rosak. So pun saya dah momentum tu stop lah kat situ. Kemudian baru saya beli iPad yang sekarang ni. Kemudian baru saya start balik. Macam ni masa ni Aidil Adha, saya tak nak lah bagi ucapan biasa, contoh selamat menyambut hari Adha. Tapi saya create visual lain yang menunjukkan okey apa. Sebenarnya saya ambil daripada gambar Google internet apa semua, gambar yang sama. Cuma saya lukis balik. Saya lukis, saya terjemahkan dalam bentuk saya punya lukisan lah. Setting dia, macam mana saya nak cerita, penulisan dia, saya nak bagi orang macam lain lah pada yang lain. Kemudian saya ceritalah sedikit dia punya maklumat berkenaan dengan contoh kat sini apa yang ada dalam Kaabah, mula ada Yaman, Syami. Lebih kepada lukisan lah. Daripada situ saya create. Saya pada ni dia melatih agak lah tangan saya sebab bila arkitek ni dia kena selalu melukis. Kalau tak nanti dia hilang dia punya skill pun. Lepas tu dah tak boleh nak buat apa dah. So, sebagai praktis juga lah ni, salah satu praktis. Kemudian barulah yang ni lah yang saya rasa punca saya dijemput untuk webinar pada hari ni. So Dr. Helmi perasan perkara ni. Ini saya share lah untuk saya punya azam tahun 2021 lah. Lebih kepada azam saya dengan isteri. Sebab biasanya orang akan mimpi apa azam tahun 2021, apa azam tahun ni. Jangan cerita lah, azam tahun ni nak berjaya, nak dapat anak ke, nak apa semua kan. Jadi saya fikir macam mana saya nak. Saya tak suka menulis tu. Bila tulis panjang-panjang ni saya memang paling saya benci lah sebenarnya. Bila nak cerita tu mesti kena panjang sampai berderet-deret tu kan. Saya tak suka. Saya kalau boleh nak short je. Tapi macam mana saya nak bagi benda tu lebih atraktif ataupun orang lebih mudah faham. Tu yang saya create lah. Ni lebih pada apa yang saya tunjuk kat saya punya Facebook lah. Macam mana saya buat. Kemudian ini pun sama lah, dia gabungan beberapa gambar saya kumpulkan, saya sesuaikan, kemudian saya melukis lah. Benda ni memang saya ambil masa dekat 1 minggu lebih untuk saya mewarna. So yang ni saya rasa ni saya beranilah dengan memainkan warna. Kalau tengok dia asal ni memang hanya line drawing, lukisan hanya garisan saja, black and white apa semua. Kemudian saya lukis tu dalam 3 jam macam tu je, adanya line drawing tu yang black and white tu. Tapi bila mewarna saya ambil dekat 1 minggu, 7 hari. Sebab ni pun masa senggang saya lah, lepas balik kerja tu saya buat. Kadang ada hari tu pun saya tak ada mood, saya tak usik lah, saya tak warna pun. Bila datang idea tu saya akan warna satu sampailah dia complete. Macam ni lah adanya ni. Mungkin lepas ni saya boleh share sikit lah macam mana saya mewarna apa semua. Sebab kalau ikutkan saya ni bukanlah, kalau ikutkan iPad ni, dia sebenarnya ikut kita punya skill. Dia punya yang cakap apa? Dia punya kelebihan tu terlalu banyak. Contoh macam ni saya gunakan aplikasi Procreate, memang dia berbayar tapi tak mahal sangatlah. Dia boleh memang lifetime pun. So bila dia ikut kita, maknanya dia banyak shortcut. Banyak shortcut macam contoh nak warna ni tak kena apa semua. Dia ada banyak dia punya shortcut dia tu banyak. Macam saya tu saya masih lagi primitif. Kenapa saya cakap primitif tu macam kita ada satu kertas, kita ada pensel, kita ada pemadam, kita ada pensel warna ataupun watercolor, color. Saya masih lagi primitif, maksudnya kalau tengok garisan tu memang macam kita menulis, macam kita pakai pensel lagi. Dia kalau kan dia boleh buat satu line terus panjang, tapi saya masih lagi macam manual, masih lagi primitif, macam seakan-akan iPad ni memang di kertas. Kalau
kalau dulu tu memang kalau tengok satu-satu ruang tu, memang saya boleh nampak garisan-garisan tu memang satu-satu saya lukis. Macam warna pun seakan-akan macam pensel warna tu saya colour satu-satu. Dia bukan boleh sekali zap satu brush besar kan, zap tu colour kan, tak. Memang satu-satu macam pensel warna ataupun watercolor yang biasa tu. Halus kecil-kecil. Kalau benda tu halus memang halus lah saya akan buat. Saya memang kalau dalam orang cakap saya lebih kepada seni halus. Memang halus. Benda-benda tu dia halus. Memang kalau mungkin ni ada orang yang tangan dia kasar. Bila tu mungkin dia visual-visual yang besar ni dia okey. Macam saya memang lebih halus. So akan lebih detail lah kat situ. Jadi kalau tengok gambar ni taklah detail mana tapi sebab dia boleh zoom in, zoom out, dia memang sebenarnya dia halus. Okey. So ni lebih kepada apa impian saya lah. Rancangan nak travel sampai ke London apa semua. Tapi saya sebab sekarang ni kita tak boleh travel. So inilah yang kita boleh visual lah. Macam ni nak pergi sini kan. Nak pergi Jepun, visualnya macam ni, ada gunung Fuji, ada dia punya ada tokong dia apa semua kan. Betul kan. Bila nanti dah nak pencen nak rumah macam mana, ada pokok-pokok kan. Ni saya menggambarkan apa yang saya impikan lah. Okay. So di perakhiran slide ni dia lebih kepada macam ni lah, maknanya sebab kita dah biasa dengan kertas, sekarang kita berubah kepada penggunaan iPad. So dia lebih kepada biasa yang luar biasa, maknanya iPad ni luar biasa pada saya sebab saya pun bukan Apple fans. Saya bukan pencinta Apple. Saya tak ada iPhone ke apa, saya memang Android, memang Word Microsoft apa semua ni. Komputer memang dah lama tapi bila melukis ni, bila menggunakan iPad ni dia satu pengalaman yang berbeza lah. Nak pula dia digabungkan dengan Apple Pencil yang dia sangat-sangat menyeronokkan lah bagi seorang yang suka membuat visual ataupun menggunakan dia sebagai aktiviti ataupun kegunaan harian. So dengan harapan bahawa perkongsian yang sedikit peringkat awal ni maknanya dia memberi inspirasi lah, maknanya macam mana kita nak attract sesuatu audien kita. Macam saya ni, audien saya orang luar lah, ataupun klien ni PTJ apa semua, saya gunakan juga. Macam contoh saya menggunakan dia sebagai medium untuk saya komen-komen lukisan yang disediakan oleh staff saya. Contoh mereka dah buat plan, macam mana saya komen tu, saya terus saya komen dekat iPad. Maknanya sebab sekarang ni sebab dah semua menggunakan digital, WhatsApp, email apa semua. So bila benda tu kat kertas dia leceh pula. Nak kertas, nak kena scan balik, nak kena ambil gambar apa semua. Bila kat sini kita screenshot, saya terus bagi kat saya staff. Ini dia orang dah terus alert lah kat mana nak betulkan, kat mana yang saya komen, kat mana yang saya komen dia punya teks, dia punya design ke apa kan. Jadi dia secara tak langsung dia terus benda tu lebih cepat lah. Maknanya step yang sebelum ni mungkin makan 3 hari ke 2 hari, mungkin dah jadi 1 hari. Mungkin daripada sebelum ni sehari, mungkin dah jadi 1 jam. Dan dia orang email macam WhatsApp, drawing ke apa, mungkin lepas saya free, setengah jam lepas tu saya dah bagi komen balik dah. Kalau yang dah okey, mungkin kalau sekarang ni surat-surat ke apa, kalau dah okey, terus kita boleh send. Macam tu lah, dia seakan-akan proses yang kita buat kat dia, begitu juga dengan saya. Maknanya bila saya nak komen drawing ke apa, immediate saya boleh respon dan terus jadi step tu boleh terus berjalan tanpa ada halangan lah. Okay. So itu saya daripada saya punya slide. Tell me. Okay, silakan Cik Zaki. Itulah. Kita pun tak sabar-sabar nak tengok Cik Zaki. Seorang arkitek so dia nak share kan lah. Tadi secara teoretikal, secara apa yang dalam minda Cik Zaki tu, tengok lukisan Cik Zaki menceritakan tentang tempe tadi. Wah, saya pun duk lapar ni. tapi apa yang Cik Zaki buat adalah I think memvisualkan. So even though satu tempe kita boleh lukiskan, labeling dia nampak tadi, colouring, and then penceritaan tu, ini yang boleh dikaitkan dengan pengajaran dan pembelajaran. Maksudnya kita nak visualize something in the future, in the past, okay? Kita boleh visualkan dan itulah contohnya tadi saya juga lihat mungkin kita boleh masukkan dalam untuk menceritakan mengenai sejarah ke apa ke. Dan tadi kad Aidil Adha tadi yang ada Kaabah tu,
pun ada ayat Quran kat situ, so maybe pengajar Islam boleh buat macam tu kan. So maksudnya yang Ustaz lukis sikit gambar Kaabah and lukis ayat Quran, tuliskan ayat Quran di situ. So I think there's a lot of ways kita boleh gunakan visualisasinya lah. Okay, itulah. So kita tak tahu sabar nak tengok ni dan itulah Cik Zaki kita minta sharekan lah lukisan tu dan maybe Cik Zaki macam mana Cik Zaki lukiskan yang tadi tu di iPad, dan juga macam mana Cik Zaki dengan staff lah yang tadi kan ada yang orang kata lukiskan dengan staff, komen staffnya work, atau Cik Zaki sendiri di decide macam ni Cik Zaki ni. So kita nak tengok pengalaman Cik Zaki sendirilah dengan visual tersebut. Alright, di iPad. Okay. Terima kasih lagi. Okay, mungkin saya boleh tengok satu contoh. Yang pertama tadi saya okay, macam contoh yang ni saya pakai, yang ni saya menggunakan Notability lah seperti yang Dr. Prof Kamal share sebelum ni. Okay, yang ni lebih kepada mesyuarat dan juga lautan tapak. Ini contoh yang saya pergi ni masa ni dengan iMan. So saya ambil, saya screenshot dia punya keterangan mesyuarat dan apa intipati mesyuarat tu saya tulis. Kemudian bila dah ada lawatan tapak tu, kemudian saya conteng lah macam mana, macam ni contoh konsep makmal bersih. Prof saya ingat nama. Dia cakap macam mana tu, saya scan lah. Saya scan, saya masukkan dalam saya punya maklumat dekat Notability ni lah. Kemudian termasuk juga dengan masa lautan tapak, ruang dia macam mana. Sebab macam kita wakil pada Pasarana, PTJ, maknanya sebab benda ni juga kita perlu cerita kat kita punya Tok Pengarah, Timbalan Pengarah kan. Jadi, macam tu lah, saya ambil gambar, saya terus masuk dalam Notability, saya tulis. Saya tulis apa benda yang saya faham, saya masukkan maklumat tu, contoh apa semua, ruang-ruang dia. Kemudian benda ni juga saya terus email kepada tim yang terlibat, termasuk juga dengan Datuk Pengarah apa semua. Jadi hasil pada mesyuarat dan juga lawatan tu, mereka terus dapat maklumat tu. Maksudnya tak perlu saya nak telefon cakap, okey yang ni kerja, dia kena buat apa semua kan. Jadi maklumat tu secara penulisan pun kita dah ada, secara visual pun kita dah nampak. Ruang tu sendiri pun yang dah beritahu lah, oh ruang dia macam ni, nak kena tindakan dia macam mana. Jadi dia mempercepatkan proses tu lah. Okay. Nampak Cik Zaki terus maksudnya apa yang Cik Zaki lihat gambar-gambar tu kadang-kadang bila kita di site tu ataupun di sesuatu tempat tu kita nak gambarkan terus. Bila kita dah balik tu kita dah lupa dah kan. Betul. Itu tujuannya. Masukkan tu kan. Itu tujuannya sebab kita bukan satu projek, dua projek. Kita ada kadang 10 projek sekali jalan. Waktu bila kita dah set waktu tu, itulah kita kena siapkan. Kita kena terus deliver kepada orang yang sepatutnya. At least orang lain dah boleh buat tindakan lah. So kita dah boleh proceed untuk next punya task pula. Dia macam itulah. So macam contoh, okay, ni macam mana saya nak gambarkan, ni kerja lah, ni dekat PKP. Okay, dia nak tambah ada tangga apa semua. So macam mana saya visualkan dia punya visual fasad juga untuk tangga tu. Dia muncul. Ni pun daripada dia base dia tu dia ada ni asal dia. Dia daripada gambar ni. Kan daripada gambar ni. Kemudian saya nak kalau tambah tangga tu macam mana rupa dia nanti. Jadi saya overlay lah dia. Jadi saya conteng, saya sketch, saya masukkan. Lepas tu dia dah ada ni, saya tunjuk kat staff, okey, design dia macam ni nanti. Dia dah boleh nampak, dia boleh visual lah macam mana. Dia punya mungkin dari segi tim engineer pun boleh agak, oh nanti dia ada structure dia macam ni apa semua kan. Ni lebih pada ruang kerja lah, maknanya bila kita dah ambil gambar tu, kita terus sketch. Jadi terus kita share apa yang kita rasa mereka perlu ambil tindakan lah. Sebagai contoh juga mungkin yang ni saya tadi tu Cik Zaki sebab apa yang saya nak tambah di situ arkitek pun dia tracing cuma nak cakap selalu tracing kan. So, kalau tak nanti dia original punya architecture tu nanti dia lari kalau kita tak sketching kan. Sebab ni kita melibatkan dengan bangunan sedia ada. Kalau dia bangunan baru dan kita ikut kini imaginary lah kan. Sebab ni bangunan sedia ada, dia ada skala dia, ada proportion lah panggil. Kalau kat ni dia ada proportion dia tu. So kita nak make sure
dia tak nanti terlalu besar, tak terlalu kecil. Jadi dia bersesuaian lah dengan keadaan sebenar dia. So yang macam ni saya contoh saya komen lah dia punya plan dia, kat mana nak letak dia punya perabot, nak letak dia punya design ruang bilik, lepas tu kat mana kedudukan tangga, kemudian saya letak jugalah input-input yang takut kita miss masa perbincangan kan. Keperluan-keperluan apa maklumat yang sepatutnya ada. Mungkin kita tulis kat kertas tu biasanya memang saya akan lupa lah. Buku nota tu bila dah tulis, dia simpan dekat rak je. Dia simpan je kat atas meja. Dia tak buka lah. Bila kat iPad ni ada macam ni cerita bulan 9 saya boleh buka, saya boleh ingat balik. Oh yang ni kat dia. Jadi dia kita boleh access terus lah. Kalau orang tanya dulu ubah dia kat mana, kita buka balik. Oh tahu, masa ni kita dah ubah benda-benda tu kat sini kan. Pengurusan maklumat tu lah, kita nak recall balik dan senang tu lah. Digital. Bila recall balik tu memang minta maaf lah. Saya tak tahu, saya memang akan ada masalah lah, tak tahu orang lain kan kalau dia orang. Ni salah satu contoh juga ni benda asal dia. Kemudian saya nak sesuaikan keperluan dia tu, saya jadikan dia punya dalam bentuk saya punya line drawing lah. So ni macam ruang hiasan dalaman lah, macam mana saya nak nampak dia reka bentuk yang saya ilhamkan lah, yang saya bayangkan. Okay, antara lain so yang kalau tengok yang tadi saya share berkaitan dengan saya punya dream board tu. Okay. So kalau jenis saya cakap tu memang detail, memang dia agak detail lah kalau tengok kat sini kan. Sebab kita boleh zoom dia sampai habis. Sampai dia jadi pixel. Dan bila zoom dia, alhamdulillah kadang bila saya ni saya lukis saya dia dah on its own punya dunia lah, macam dia colour, dia tak ingat apa lah. Kadang hasil tu kita pun tak jangka dia akan jadi macam ni gitu, sebab dah kita just buat kan. Macam contoh macam ni yang nak nampak dia seakan-akan macam sejadah yang berbulu-bulu kan. Kita create lah dia punya line tu, kita texture dia, tapi bila jauh tu mungkinlah nampak lah dia punya keadaan itu kan. Contoh macam yang ni tower Eiffel Tower ni. Memanglah kalau ikut dia punya sketch tu, sebab dia kalau ikutkan ni halus kan, kalau ikutkan skala dia sebenarnya mungkin gitu je, tapi sebab dia guna iPad kita boleh zoom. Kalau nak detail kita boleh detailkan lagi. Kita boleh detailkan lagi dia punya outline kan. Contoh kita ambil macam contoh kat menggunakan Procreate ni, sebenarnya dia banyak option. Okay, saya boleh cerita sikit lah. Dari segi brush kan, kalau orang tak biasa. Kalau ikutkan dia banyak. Sampai saya kalau ikutkan banyak-banyak dia pun saya pakai mungkin dalam 3-4 tools je yang ada. Sebab dia terlalu banyak, sebab kadang kita kena cuba kan. Maksudnya bila kita dah biasa dengan tu, memang macam saya pun rasa 5 tools je saya pakai. Tak lebih. Kalau ikutkan banyak macam-macam ni. Saya boleh. Zaki mungkin boleh kongsikan satu lukisan ke dan dengan tools yang Cik Zaki selalu guna untuk kita amatur kita boleh lah. So ni pun belajar agak ni. Kalau tak okey. So contoh macam ni 1.0. Okey, kalau tengok di bahagian sebelah kiri tu dia punya size brush atau size pen. Mana daripada kecil sehinggalah ke besar. Kemudian di bawah ni lebih kepada transparansi lah. Kita nak dia tebal ataupun dia paste. Kemudian dia ada galeri apa semua tu. So, mungkin saya cerita dia punya. So, kalau biasa sebelum ni pernah dengar pasal Photoshop ke apa, kan dia menggunakan layer. So dia pun ada. Maknanya kita boleh tambah layer. Ikut kita punya keperluan lah. Ikut layer dia. Kemudian macam brush. Kat sini dia brush. Kat sini pun yang ni tunjuk tangan ni pun saya tak banyak pakai. Saya biasa pakai brush dengan pemadam. Itu saya ni lebih kepada priority. Maknanya brush apa yang saya nak pakai. Kalau saya salah saya akan padam pakai guna tools yang ni, pemadam ni kan. So contoh kalau kata brush, pensel.
So memang biasanya kalau kita tengok dia banyak lah. Macam inking ni, maknanya dia ada entitled. Dia banyak pelbagai-bagai jenis macam-macam yang ditawarkan. Dan saya biasa saya pakai technical pen je. Technical pen je. Sebab dia seakan-akan penggunaan outline 0.2, 0.4, 0.5 ni biasa arkitek student architecture akan pakai lah, atau even arkitek yang profesional pun dia akan pakai outline 0.4, 0.2, 0.6. So kat sini kita boleh lah nak besar, nak tebal. Cuma beza dia menggunakan Apple Pencil ni, walaupun kita set dia halus ke apa, dia kan ada pressure sensitive. So kalau kita halus dia akan halus lah. Kalau kata kita tekan dia akan ada tebal lah. So saya akan menggunakan inilah. Ini technical pen. Kemudian kalau padam tu biasanya saya akan turun besar kalau nak padam semua. Ataupun boleh kecil. Kita tengok dia punya apa? Pressure dia tu. Okey, contoh mungkin saya lukis. Sebab tu Telmi minta saya lukis. Saya pun tak ada idea nak lukis apa ni. Mungkin saya akan lukis satu perspektif. Ini basic perspektif lah. Kemudian contoh ruang pembelajaran aktif ni. Okey, contohnya jenis pen tebal kita nak haluskan. Okay, contoh kat sini katakan nak letak TV. Ini perspektif. Kemudian ada kerusi. Kat sini letak meja. Mungkin ceiling dia nak ada okey macam tu. Okay, contoh saya tersilap kat sini nak padam. Saya padam lah. Saya padam ni memang macam saya pakai pemadam. Macam kita pakai macam biasa tu. Memang saya sangat dia memang macam kita lukis atas kertas. Memang feel dia memang macam tu. Memang sangat tak jauh beza lah. Cuma beza dia digital. Contoh. Kemudian kalau kata nak warna, biasanya bila warna saya akan tambah layer lah. Sebab saya takut dia akan merosakkan saya punya yang asal ni. Contoh kita boleh pilih warna. Okay, brush. Boros apa nak pakai. So kita akan pergi ke painting. Biasanya saya pakai round brush atau flat brush. Kalau flat, contoh kita pilih warna. Dia akan gitu. Kalau bulat, dia akan gitu. Ataupun jadi contoh kalau artistik. Ni kalau bros-bros ni dia apa? Dia boleh macam tu. Ikutlah kita. Kalau nak dia light, dia akan light lah. Kemudian banyak pilihan. Dia even texture pun dia ada. Contoh macam kat sini. Kita nak texture contoh kayu. Contoh. Dia akan nampak lah texture kayu tu. Kan? Macam tu. Even saya bila architecture ni dia akan melibatkan shadow. Bila shadow tu biasa kita akan pakai brush lah. Contoh. Contoh kat atas ni ada lampu. Ni kelas warna, saya bukan pakai warna tapi ni contoh je ya. Macam tu lah. Ni simple je lah.
So dia basic je macam tu lah. Ni yang biasa saya guna lah. Tools yang biasa saya guna. Kalau ikutkan banyak ni. Kalau ikut senarai ni macam-macam ada. Tapi saya pun tak pakai semua. Even ada spesifik. Contoh kalau siapa-siapa yang minat kaligrafi ke, dia boleh setting. Dia boleh setting dia punya. Okay, sekejap. Saya contoh yang ada kaligrafi. Apa? Bismillah. Maknanya kalau kata yang ustaz ke apa, boleh dia ada kalau kat YouTube ke ataupun dalam grup ke apa, dia ada macam mana nak buat pen yang sesuai dengan jenis-jenis hard ke apa kan. Dia ada. Ni contohlah. Saya tak pandai. Contohlah lebih kurang. Pun boleh. Dia macam contoh ni bentuk dia lain pula. Angle dia lain. Kalau nak cancel, tap dua jari. Dia macam-macam ada. Cuma yang ni kena praktis lah. Benda-benda penggunaan salah satu aplikasi tu memang kita kena praktis lah. Untuk bagi dia, kita biasa menggunakan dia. Okay, macam lain mungkin saya share macam ni. Saya ada create untuk project STEM. Nak cepat kan, macam mana nak tunjuk kat PTJ pemilihan perabot dengan ruang yang ada. Saya sketch dia punya plan. Lepas tu saya terus masukkan gambar-gambar yang saya nak letak yang size ke apa kan. Terus saya share kat WhatsApp group. Yang setuju ke tidak. Dia cepatlah, maknanya proses tu memudahkan sepatutnya. Kalau tak nanti nak kena email, nak tunggu respon kan. Saya menggunakan medium tu lah, mana yang cepat tu saya akan gunakan. Itulah lebih kurang Dr. Elmi. Cik Zaki, ada satu yang saya tertarik. Kalau boleh lah Cik Zaki, boleh tunjuk macam nak lukis petai tadi. Petai. Tempe. Petai pula, tempe. Okay, kalau ikut yang illustration tu and colouring tu yang lah, sebab yang MZ punya yang besar tadi tu banyak juga tu. Lama lukis kan. Ini saya memang sangat tertarik yang ni lah. Peringkat awal sebenarnya saya pakai apps ni, Autodesk Sketchbook. Sebab masa tu saya belum lagi nak membeli Procreate tu. Dia ada pro and con lah, maknanya ada kelebihan satu aplikasi tu. Tapi peringkat awal memang masa ni masih menggunakan Sketchbook ni lah. Konsep dia sama juga. Teknik dia tu cuma berbeza dekat tools kat kiri kanan ni lah. Ini yang saya buat. Saya buka. Saya pun dah lama tak usik yang ni. Yang tempe tu saya rasa dah tak ada lah, dah missing. Kalau Bika pun tak apalah, maksudnya nak melukis tu. Cik Zaki tu lukis tu and labeling tu and then colouring tembika tu. Wah, itu menarik. Ini makan masa ni. Ya Masa request lain macam tu ni. Dia arkiteknya dia kena up sikit. Okay, saya tempe lah. Tapi dia bila dia minta macam ni, dia tak apa jadi. Dia tak apalah. Okay, technical pen. Okay, so biasanya saya akan buat dia punya base dulu lah. Shape tu kan. Dia akan bentuk macam ni. Kemudian dia punya daun tu dengan kertas. Dia ada daun pisang. Kemudian pada base lah. Sebab kertas tu dia berlipat. So dia akan nampak macam berlipat lah kat bawah tu.
Kemudian ini ada tali yang mengikat itu. Kemudian saya terus put on colours lah. Contoh warna apa? Surat khabar dia macam warna-warna kelabu-kelabu sikit kan. Saya akan pergi ke brush. So tadi Cik Zaki pakai technical brush Cik Zaki yang untuk lukis. Technical pen. Technical pen. Pen. Kena saya colour lah. Suggest colour sebagai dia punya base dulu. Okay. Layer ni jadi layer ke bawah lah. Keluarkan layer dia. Itu macam nak bagi dia shadow, start warna gelap sikit. Shadow, warna gelap sikit. Dan di bahagian dalam ni okay. Kemudian daun pisang kan, daun pisang warna hijau. Okay, dalam ni daun pisang. Hijau tak cantik. Kita boleh pilih nak warna apa yang kita rasa sesuai dengan kita punya ni lah. Okay, colour dia hijau. Dia punya hijau sikit, nampak daun pisang terlipat. Okay. Kemudian saya play around lah dengan colour nak bagi nampak shadow. Mungkin ada garisan-garisan apa. Daun pisang tu sendiri. Kemudian sebab nak nampak surat khabar, so dia akan nampak tulisan kan. Teks surat khabar tu. So saya ambil warna hitam. Kita tulis lah macam saya conteng lah kat sini. Saya pakai pen pencil pen tu. Basically sebenarnya saya dah macam tu je. Saya tone down sikit dia punya tu. Transparent dia kita kurangkan. Macam ni tu. Seakan-akan macam kertas surat khabar yang kita dah yang terpakai kan. UKM cemerlang. Penting je sebenarnya kat sini. Tapi dia punya impact kesan dia bila dalam visual tu dia nampaklah macam surat khabar. Contoh okay. Kemudian dia akan tak nak nampak dia terlalu terang, kita tone down dia punya tekstur tulisan tu. Okay. Kemudian saya tengok mungkin shadow, saya perlukan shadow. Nampak lebih nampak apa dia punya kesan lipatan dari situ, line-line dia. Ini saya rasa line dia tak kena. Ini saya ditutup. Okay. Ni rasa dia mengganggu. Saya padamlah. Padam tak kisah pakai apa. Apa benda lah ni? Okay. Okay, pen. Okay, lebih kurang macam tu lah. Kemudian ini cerita saya tulis lah. Tulis pun saya pakai technical pen. Cuma masa saya buat tu saya guna colour lain sikit. Contoh kita tulis. Nah. Okay. Kemudian okay, contoh
Ali Rafia. Surat khabar lama. Okey. Daun pisang. Itulah. Selesai lebih kurang. Macam itulah lebih kurang Dr. Alimi. Okey, terima kasih Zaki. Itulah apa interesting, even though dia apa lukisan tempe, tapi sebenarnya visual ni sangat impactful bagi saya lah. And kita boleh gunakan untuk pengajaran dan pembelajaran secara detail untuk storytelling. Kita menceritakan sesuatu apa sebenarnya teaching and learning is about storytelling. Kita nak menceritakan sesuatu. Contohnya konsep, katakan ini konsep apa history Cik Zaki. Dan momen history ni sangat historical sampai bila-bila kita ingat. Bila saya tengok je nanti lepas ni Cik Zaki teringat kisah tempe ni kan. Tapi it's not just about the tempe, tapi cerita di sebalik tempe. Cerita di sebaliknya. Sangat ikonik. So itu yang benda-benda yang rasanya dalam teaching and learning kita nak memberikan sesuatu visual tu supaya dia ikonik, supaya dia apa kita ingat sampai bila-bila bila kita ingat sesuatu tu, ini memang mengimbau zaman dulu, macam cerita Ratatouille. Kalau kita tengok kartun tu kan, dia makan Ratatouille tu, dia teringat zaman ibu dia masak Ratatouille punya ni. Benda-benda macam tu yang kita nak. And in teaching and learning, so kita nak visualize kan. Ada orang yang kita, so maksudnya dia boleh dilibatkan dengan gaya pembelajaran ataupun learning style, learning preferences. So ada orang yang suka visual, ada orang yang suka audio, ada orang dengar 2 jam lecture boleh, saya dengar 5 minit. Tak boleh so, saya nak visual juga. Kalau ada visual, saya terus boleh tangkap dalam minda kita, macam ni rupanya. Nak cerita kemudian tak apa. Visual dulu. Mana visual dia? So dia I think it helps kadang-kadang macam tadi Cik Zaki lukiskan apa yang visi ataupun mission Cik Zaki kan, itu visual tu itu yang MZ tadi ni kan, dream board ni kan. So dream board ni Cik Zaki boleh summarize kan, contohnya ini sampai sekarang katakan kita 30 tahun lagi kan, 30 tahun lagi, 20 tahun lagi, apa yang akan berlaku dalam satu gambar. Kita boleh synthesize information. Ini yang kita nak bantu sama je untuk rasanya teaching and learning, untuk katakan pelajar PhD kan. Pelajar PhD kita dia buat 4 tahun PhD dia, tapi dia tak boleh synthesize tau information in one picture, one word. What is your thesis all about? So benda macam itulah yang kita nak kaitkan secara visual. Maybe bila dia dah habis presentation tu, ini visual saya, inilah saya buat projek saya, inilah task saya. So kita nak bukan saja untuk pengajar, tapi untuk pelajar sekali, untuk bantu kita visualkan apa yang dalam, sebab kalau kita kekalkan visual tu dalam otak, dia hanya angan-angan. Tapi bila kita orang kata tangible kan, jadikan dia tangible, baru kita akan nampak dia punya visualisasi. Sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih lah kepada Cik Zaki atas perkongsian yang hebat tentang visual dan daripada kacamata seorang arkitek. Alright. Okay, so mungkin saya pass balik kepada Prof Madia, Dr. Rai Dr. Rahana untuk sesi soal jawab. Silakan Dr. Rai. Okay, thank you so much Dr. Helmi. Terima kasih banyak Encik Zaki. Saya teruja. Saya ni pun bukan iPad user, memang Android user. So I like what Encik Zaki said at the beginning. Yang dia kata dia baru mula setahun. One of the things he said, dia kata dia takut guna warna. Dia kata best juga dengar arkitek yang takut nak guna warna sebab iPad ni. Dan soalan yang pertama saya nak tanya sebelum kita buka soalan kepada warga. Ramai ni ada soalan banyak di chat. Senang tak Encik Zaki nak switch daripada penggunaan Android kepada penggunaan iPad? Sebab nak guna iPad untuk macam sekarang ni, saya guna iPad untuk baca buku, e-book. Itu senang, kita slide aja kan, bukanlah susah sangat kan. Tapi bila nak guna iPad, nak buat benda yang teknikal macam ni, senang tak? Apa prosesnya? Ada guru ke, berguru dekat YouTube ke, berguru dengan Prof, macam tadi nama Prof Kamal disebut beberapa kali, so ada berguru dengan Prof Kamal ke, siapa yang mengajar, yang mendidik, yang encourage, yang tak give up, yang kata it's okay because you are an architect kan, you are very skilled melukis, melakar, visualize. Tapi bila nak guna teknologi ni,
it's another obstacle kan? Senang tak? Bagaimana proses tu? Boleh cerita tak sikit? Okay, macam mana saya switch sebenarnya saya pun macam saya cakap tadi memang saya pun Android user. Bila kalau ikut iPad memang sebenarnya saya kalau ikut nak beli tablet pun kau boleh tak nak beli Apple tu. Tak nak beli iPad tu. Tapi saya tahu memang iPad ni dia sangat cakap apa? Sangat fluid lah. Memang dia tak ada masalah. Dia sangat lancar. Tapi kita sebab kita terbawa-bawa dengan Android punya feel. Jadi bila nak pakai Apple ni kita tahu memang susah ni. Mesti susah ni nak manage dia punya sistem kan. Dia memang peringkat awal memang susah. Memang susah. Memang dia sebab kita dah terbiasa dengan Android. Sebab apa yang saya rasa mula susah tu sebab macam mana saya nak save sesuatu file. Nak buka file, nak operate atau sesuatu tu dia sama je. Dia sama lebih kurang je sebab dia ada tools kan. Tapi once nak save file, nak buka file tu kat mana, okey dia itu a bit tricky lah pada saya dengan Apple. Memang saya kena berguru lagi dengan Dr. Helmi ni dari segi penyimpanan file lah. Macam kita kat UKM kita ada Google Drive yang dah attach kan. Kadang kita nak link benda-benda tu menggunakan iPad ni saya macam susah sikit sebab kat komputer masih lagi saya pakai Android tapi iPad je yang saya menggunakan Apple punya OS lah. Tapi memang peringkat awal tu memang susah lah tapi macam saya mungkin saya lebih banyak mengkaji ataupun baca YouTube macam mana nak memudahkan urusan saya. Jadi saya belajar kat situ lah. So alhamdulillah lah sekarang ni nak cakap dia mudah secara serata-rata tak, tapi kadang tu ada satu perkara tu memang dia macam stuck. Kita nak transfer file, kalau biasa Android kita just drag, kita letak, dia transfer. Tapi kat iPad ni kadang bila kita buat dia tak jadi apa-apa. Dia kena ada step dia lain, nak kena share. Dia ada step-step tu yang memang kena belajar lah, yang tu memang kena belajar. Macam saya pun memang saya tak ada guru mana, guru saya YouTube dengan Google je lah. Macam macam Prof Kamal dengan Dr. Helmi sebab saya kerap bersyarat dengan mereka terutama untuk projek ruang aktif UKM apa semua. So memang diorang ni lah macam seakan-akan influence saya lah sebab diorang bila menggunakan MacBook, menggunakan iPad, so bila diorang sharing apa-apa pun dia just menggunakan iPad tu kan. Jadi saya tak langsung cakap aku kena ada juga ni, kena pakai ni. Lepas tu memang bila tu sebagai cabaran saya lah. Maknanya satu cabaran nak membuat mendapatkan modal untuk membeli. Lagi satu untuk belajar sesuatu daripada iPad lah. Tapi bila dah ada tu kacang lah macam tu lah. Cantik lah, sedap lah, memang seronok lah. Cuma nak explore lebih lah sebab dia boleh buat macam-macam. Jadi saya rasa saya pun macam baru 10% je kot yang saya gunakan dia punya capability satu iPad ni. Sangat Tapi luas saya lagi. rasa kekuatan Cik Zaki ialah minda membangun. You've got a growth mindset. You don't look at the challenge and say this is too difficult, susah sangat, tak perlulah, saya dah pandai dah kertas dengan pen, dah tak perlu. Tapi you have a growth mindset and you want to embrace something new and you see the benefit of it. You know, so saya rasa sangat inspirational. Ada beberapa soalan di chat. So saya mohon warga kalau ada soalan mohon isikan dalam chat. Ada soalan mengenai penggunaan Procreate. Procreate ni untuk iPad versi keberapa? Adakah Encik Zaki belajar daripada experience yang tadi ada kata guna iPad yang lama. So switch iPad atas sebab apa ya? Rosak ke atau sebab Procreate memang dah tak boleh? Dia peringkat awal tu saya ni lah sebab kita bajet tak besar tapi kita beli macam second hand lah. Bila beli second hand ni dia banyak pro and con lah. Mungkin satu pro dia mungkin murah lah tapi dia punya con tu dari segi kualiti lah. Memang saya beli tu iPad Pro juga tapi versi saya ingat version yang kedua tak salahnya 2018 ke apa. Tapi memang sebab satu dia sebab kenapa saya cari iPad Pro sebab dia perbezaan iPad dengan iPad Pro dari segi dia punya selain pada dia punya hardware kat dalam dia adalah screen dia. Perbezaan screen dia tu contoh kalau macam iPad biasa dia thickness tu mungkin dia ada gap. Maknanya bila kita perang pensel iPad tu dengan screen tu dia macam ada gap. Jadi bila kita melukis tu dia seakan-akan macam garisan tu tertinggal.
Dia tak macam pensel kan, bila kita tulis kita boleh nampak terus garisan kan. Kalau pakai iPad biasa, so dia bila kita tarik tu dia akan ada gap. Tu iPad biasa. Tapi bila kenapa saya pilih iPad Pro, sebab dia seakan-akan macam kita, maknanya bila kita tekan iPad pensel tu, memang dia terus touch screen. Memang bila tarik tu memang dia ikut kita punya hujung mata pensel tu. Tu dia punya teknologi je lah. Memang harga dia lebih mahal, tapi memang saya cari yang itulah sebab saya nak experience dia punya penggunaan pensel kat atas skrin iPad lah. Kemudian memang dari segi shift tukar tu saya rasa tak masalah, sebab punca dia sebab rosak lah, sebab dia dah tak reliable. So saya kumpul modal untuk saya beli yang baru lah, biar saya puas hati lah. Macam tu. Dari segi shift tu tak ada masalah, dia mana-mana iPad ke apa sebenarnya sama je. Cuma is preference masing-masing lah. Lepas tu kalau tanya tadi apa Procreate apa semua tu, saya rasa bila aplikasi yang kita beli dengan melalui Apple ni, saya rasa dia up to saya rasa 5 device tu kalau tak salah, mungkin Dr. Amin boleh bekal. Bila kita beli satu-satu aplikasi tu, sebenarnya dia bukan untuk satu device je. Dia boleh share kepada saya rasa up to 5 device menggunakan the same account. Sebab saya rasa saya beli, saya letak dekat iPad wife saya, tapi sebab dia tak pakai, tak guna dekat lah. Tapi benda tu boleh digunakan kepada iPad lain. Macam contoh, kalau ada iPhone boleh letak iPhone dekat iPad lain, kat MacBook. Saya rasa ia berbaloi lah, walaupun dia bayar. Saya rasa tak dalam RM50 macam tu je, saya rasa dah tak ingat lah. Tapi dia shareable apps. Ada soalan daripada kawan kami, Dr. Helmi, there's a question from Dr. Azmin kepada Encik Zaki mengenai mencabar diri ni. So ni soalannya, saya suka Encik Zaki mencabar diri sendiri setelah mempunyai iPad. Boleh Encik Zaki berkongsi bagaimana mencabar diri untuk berubah selari dengan zaman digital supaya kita sentiasa relevan dengan waktu semasa? Okey. Mencabar diri. Saya tu pun tadi ada share salah satu first yang cabaran saya macam Dr. beritahu pun tadi pasal warna. Memang zaman masa saya belajar pun, masa saya buat presentation ke apa, bila kita buat perspektif tu, memang saya lukis black and white tu, manual lah. Maknanya pakai pen tu. Daripada pensel, mula saya sketch pakai pensel, kemudian saya transform menggunakan pen. Tapi hanya setakat tu je lah. Saya takkan go untuk colour. Sebab saya tahu bila saya letak pakai watercolor ke pencil colour, visual tu terus hancur terus. Mungkin daripada boleh markah 90 terus jadi 50 ke 40. Memang sebab saya lepas tu masa tu salah satu seorang kawan saya, dia sekarang ni dia lecturer dekat USIM. Dia cakap kena belajar mewarna sebab lukisan dah cantik, tapi bila warna kena belajar, kena praktis. Tapi bila Tapi saya fikir, senang tak? Encik Zaki senang tak nak encourage umur dah berusia sikit kan? Kalau masa muda tak apa tau, kita mess up tak apa tau. Tapi bila dah berusia dan dah establish sebagai arkitek kan, lepas tu nak kena belajar berwarna semula. Macam mana? How do you encourage yourself? itulah sebab tak tahu, mungkin sebab minat kot. Lepas tu memang kita, sebab saya macam, sebab bila kita dah lama bila tu, kalau satu-satu lukisan yang kita buat tu dia hanya hitam putih, dia tak cukup seri. Lepas tu lagi satu, sebab pakai iPad, macam saya cakap lah, bila kita dah letak colour, kalau kita tak puas hati, kita padam lah balik. Kita padam, kita buat balik sampai kita puas hati. Melainkan berbanding dengan kertas, bila kertas kalau rosak, habis, selesai. Nak buat balik from zero, minta maaf lah, memang tak buat lah. Kalau iPad, saya rasa still kita boleh betulkan balik. Kita baiki, oh ni tak cantik, mungkin bros ni dah buat, tak kenalah pakai penggunaan tools bros yang ni kan. Padam balik yang tu, kita ganti tools yang lain lah bros. Sampai kita rasa puas hati. Sebab dia boleh perbetulkan dengan menggunakan satu benda sama kan. Jadi tak rugilah. Lepas tu lagi satu, mungkin saya macam mungkin dah biasa bila kita menggunakan kertas ni, kita kena print kan, it's a cost. Macam saya memang bila saya fikir cost bila nak print, memang masa zaman dulu memang duit pun tak ada sangat, memang mengelak. That's why saya memang melukis, sebab saya tak, biasanya orang boleh buat 3D dan print. Macam saya memang saya terpaksa ke melukis sebab modal tak ada kan, nanti dah buat nak kena print kan, cost. Sampai dia terbawa sampai sekarang. So bila fikir kenapa aku nak kena print, sebab aku boleh tengok dekat skrin je, dia sama juga.
Cuma bila bentuk digital, kita ada option. Kita boleh tengok in visual. Kalau nak print, kita boleh. Dia pergi print. So kita ada option. Kita lebih banyaklah option yang kita ada untuk tu. Lepas tu ada soalan daripada warga, apa beza Procreate dengan Notability? Sebab Encik Zaki kata tadi, Encik Zaki pun guna Notability kan? So apa bezanya? Okay, Notability tu lebih kepada note taking. Note taking macam Notability pun boleh buat drawing. boleh, Bulan lepas tapi dia Prof Kamal sangat berkongsi. tapi dia minimum je lah. Dia lebih kepada note taking. Maknanya macam kita ada buku nota, macam mana kita buat buku nota tu, dia macam itulah, that's why mungkin nama dia pun Notability tu macam note taking ability lah, macam tu lah. Macam Procreate ni memang lebih kepada lukisan, artistik. Memang kalau professional digital artwork yang dihasilkan memang kebiasaannya Procreate lah aplikasi yang mereka gunakan. Ini memang lebih kepada lukisan lah. Procreate ni memang melukis. Dr. Helmi, do you have any questions for Encik Zaki? Because you are also an active practitioner of iPad and drawing, and kan dalam your YouTube videos kan, ni a quick pitch for Dr. Helmi's your YouTube channel. Tapi like when you look at Dr. Encik Zaki buat, Dr. Helmi rasa macam mana? Like macam biasa je ke, or do you also feel excited when you see the way he was doing tadi yang tempe tu? Kan nampak, pada saya nampak macam best sangat lah. Macam saya ni tak pandai melukis. So macam Dr. Helmi tengok, ada tak apa-apa yang that excites you when you look at the way he is presenting it? Yeah, thank you Dr. And of course, yang itu yang saya cakap tadi pasal tempe tu, kenapa saya minta Cik Zaki lukis tu, because I think again it's very impactful lah. Kadang-kadang kita kalau dalam teaching and learning ni, kita tend to mengajar secara surface. It's very surface. Ni ada 3 faktor, you hafal lah faktor ni kan. Tapi when you bila Cik Zaki lukiskan sesuatu tu, dia in depth, even though it's just a tempe, tapi tengok tu labeling dekat sini, so it's very in depth. Dan kita nampak macam ni rupanya tempe, dan mungkin Muar punya tempe lain dengan dengan Kuala Lumpur punya tempe. So benda-benda macam itulah yang how you tell the story, and it's just not one story, sebab dia banyak, sebab semua kita punya teaching and learning semua sebenarnya storytelling. Macam mana katakan Dr. Azmina dia buat maths kan, how you come to that conclusion? So it's still a story, tapi mathematical story, engineering story, semuanya sebenarnya cerita. Cuma itulah, I really like how you visualize tu, and itulah saya pun macam mana nak lukis macam ni, nanti saya tengok balik video tu lah tengok mana brush yang Cik Zaki guna tu, nanti saya dapatkan ni lah. Baguslah, maksudnya amateur macam saya and master macam Dr. Helmi pun teruja juga dengan yang Cik Zaki kongsi tadi tu. Saya bukan master lukis, saya pun menekap. Okay. Tapi saya suka digital storytelling yang kalau Encik Zaki boleh kongsi yang the visual map that you did, the board, your visual board, your vision board about the things yang your aspiration, tempat-tempat yang kita nak travel. And I like what Dr. Helmi sebut tadi tu about PhD student, kalau mereka boleh capture in one slide, there are 4 years of research in one slide. So that requires metaphoric thinking, figurative thinking. You have to visualize in a form of metaphors and similes and images kan. So itu pun satu kemahiran aras tinggi, dapat bukan synthesize saja tapi dapat visualize. So Encik Zaki bila nak start yang tu, start kat mana ya? Kat corner mana? Kat corner yang Jepun tu ke? Kat corner Mekah tu ke? Yang nak start macam mana? Sebab kalau kertas kosong tu, where do you begin? Kadang the start is the most challenging kan? So how did you start? Macam mana bermula tu? Okay, saya share sikit, share balik lah. Boleh. Sambil tu kalau warga ada soalan, dipersilakan type it. Ada komen daripada warga, still tracing, tak reti drawing lagi ni. Okay. Ni bermula kat mana ni? Okay. Dia macam ni lah, tak tahulah ni imaginary ke apa, tapi macam saya dah set. Okay, contoh, okay, saya punya
main focal Mekah. So saya macam okay. Ya sebenarnya kita cuba beberapa kali jugalah dia punya progression kan. Macam sebelum saya letak tu memang saya pun ada basis dia punya gambar-gambar dia tu. Itu macam ni start dia tu. Kemudian Yang Papa Reha tu memang Cik Zaki draw intricate semua-semua ke macam mana? inilah macam contoh ni asal dia. Asal dia saya buat outline je. Mungkin tulisan kan. Tapi bila once saya put on colours, saya detail up dia punya. Tapi ni masa colour lah. Masa sketch tu memang dia outline je lah. Macam tu lah kan. Dia kosong lah. Tu saya membayangkan macam mana dia punya intricacy of dia punya rehal apa semua kan. Lepas tu macam contoh sebenarnya dia semuanya macam contoh rehal ni. Dia menuju ke Kaabah tu kalau perasan lah. Dia punya angle tu kan. Dia simbolik lah macam kita. Macam saya macam impian saya macam saya nak lebih mendekatkan diri dengan Quran. Lebih dengan solat apa semua, tapi secara langsung dia menuju ke Mekah tu. So Mekah tu sebagai dia paling tertinggi. Jadi tu simbolik lah so, kalau orang tak buat mungkin kalau tengok ni mungkin tak perasan. Dia mungkin nampak kenapa pemilihan dia tu di sudut kiri yang menuju ke Kaabah. Lepas tu punya pencitraan dia tu macam dia pusing lah macam contoh sekali kuan dia ada tahun saya padam yang saya punya tahun-tahun tu. Tahun lagi 2 tahun saya nak pergi France, saya nak pergi Paris, lagi another 2 years saya nak pergi London. Dia sekali lah tu mungkin nak pergi paling terawal mungkin saya nak pergi. First sekali sebenarnya nak pergi Mekah dulu, lagi setahun atau 2 tahun bila travel dah terbuka kan. Dan baru saya nak pergi travel ke Jepun. Kemudian impian nak memiliki rumah. Saya membayangkan lah, oh tahun ni saya nak beli rumah lah, nak cari idaman apa semua. Okay, lepas tu next nak upgrade kereta. Kemudian macam mana dari segi saya punya saving dengan investment. So planning lah, dah boleh nampak lah macam mana nak naik daripada 20,000 apa semua kan. Kemudian dia punya utmost, saya punya tu kat sebelah kanan lah rumah pencen. Pencen kat mana nak, mungkin nak environment ada kat pokok-pokok, ada kebun apa semua, mungkin ada sungai. That's punya vision saya lah macam tu lah. Semua yang bahagian tengah tu lebih pada apa yang saya cuba yang ada tu dalam vision board ni, impian ni memang dia ada short term, medium term dengan long term. So dia all in sekali. Macam tu lah. Soalan mengenai drawing ni sambil kita menonton. Ada soalan daripada warga. Saya nak bertanya, biasanya kalau bidang sebegini lebih ke arah pelukis pelan, ada bidang tertentu yang seangkatan dengannya tak? Macam seni bina. Walau bidang kejuruteraan juga ada drawing engineering. Apa beza dia? Mohon kalau dari segi profession lah. Kalau profession macam saya dulu belajar, bila dia kata okay architecture, dia architecture ni dia menyeluruh. Maknanya dia akan cover lukisan tu basic lah, tu memang basic sangat. Maknanya lukisan tu bila belajar lukisan dia sama ada dia akan jadi arkitek ataupun dia jadi engineer lah bila belajar lukisan ni. Ni biasanya daripada college, kalau dulu sekolah teknikal kan, sekolah yang technical base lah. Saya pun bukan technical base, saya dulu memang masuk asrama. Jadi memang sains, saya tak masuk technical pun. So bila masuk itu tak tahu macam mana boleh pilih seni bina lah kan. Tapi bila lukisan tu dia memang biasanya bila belajar technical drawing memang dia akan pergi lah sama ada architecture ataupun engineering. Kemudian daripada situ bila fokus kepada engineering, dia lebih drawing tu dia lebih pada technical lah. Lebih pada dia rigid lah, macam orang cakap dia structure kan, tegak, lurus apa semua, dia rigid. Begitu juga dengan dia punya profession tu, maknanya dia tidak elaborative sangat lah. Mungkin ada engineer yang memang artistik, tapi kalau dari segi profession ni dia tak menjurus ke arah tu lah. Dia yang menjurus ke arah artistik ni lebih pada architecture. Bila architecture ni dia tengok juga, ada juga yang minat melukis, ada yang bila kata architecture ni dia ada yang elaborative macam ni, ada yang macam saya mungkin ke arah macam ni, ada yang lebih kepada project management. Dia tak cakap kat sini pun, tapi lebih management, pengurusan projek. Mungkin detail-detail pula, macam dia menumpu sesuatu perkara pula. Dia yang ni macam-macam lah kan. Tapi kalau kata lukisan tu, yang ni mungkin berapa persen lah kot yang ke arah macam artistik ni. Tapi majority, kalau kata suruh lukis tu memang dia orang boleh melukis lah. Cuma cantik tak cantik,
detail tak detail. Itu je lah yang membezakan sesuatu tu. Okay. Ada soalan lain daripada warga dan sekiranya nak bersoal jawab dengan Cik Zaki secara terus boleh juga. Dr. Helmi, do you have any questions for our penceramah kita? Itulah Cik Zaki, macam mana kita apa kalau katakan ni nak melukis ni, kita nak start dekat mana ni? How to start, macam tiba-tiba kan macam nak lukis apa ni, nak start macam mana ni? Macam mana dapat idea ke, how to start, where to start? Biasanya orang memang nak lukis memang syok ni, syok. Balik lepas tu bila dah dia dah lepas dia workshop ni, alamak macam mana nak start kat mana? So mungkin Cik Zaki boleh bagi tips sikit. Susah kat tu. Macam mana nak mula Saya rasa dia mula tu kena daripada kita punya, macam lah kita nak buat sesuatu, kita ada niat kan. Macam mana kita pasang niat tu, macam mana kita nak laksanakan. Begitu juga dengan melukis ni. Ni dah pergi masuk bab melukis dah ni. Sebelum melukis pun sama juga, macam kita dah, macam saya dah membayangkan apa yang saya nak buat lah. Contoh tadi, macam tadi saya jaga Dr. Amy saya lukis tempe. Tapi bila paksa macam tu, biasanya saya takkan jadi punya. Kadang adik-beradik saya pun tahu kalau paksa memang saya lukis lah. Bentuk segi empat pun kadang tak jadi segi empat. Tapi bila kita dah tu, kita set lah, kita memang okay, rupa tempe dia akan macam ni. So saya dah start bayang kan. Bila start bayang tu, saya tak tahu lah mungkin gifted ke apa kat sana. Tapi memang bila saya transfer ke kertas tu, saya akan dapatlah dia punya shape. Saya akan tengok dia punya shape, dia punya skala dia macam mana, panjang dia sesuai ke tidak. Dia tak akan terlalu lebar, tak akan terlalu nipis. Lepas tu bila dia start thinking kat situ, biasanya bila mungkin dia kena ada macam depth tu. Maknanya depth, mana yang jauh perspektif lah. Dia tak akan jadi square petak macam tu. Dia akan ada mana yang akan kecil sikit, mana yang lebar, perspektif lah. Dari sudut perspektif, skala dia tu. Lepas tu nanti bila tu macam tadi saya letak, saya ada cakap macam shadow, kat mana nak nampak, mana yang ke dalam sikit apa semua. Tapi macam tu ringkas lah. Bila detail tu kita tengok macam contoh yang saya tengok kat gambar ni pun macam memang dia nampak simple je kat Kaabah tu kan, dia punya menara-menara, dia punya arch tu kan. Tapi saya letak kat lah shadow nak bagi dia nampak in depth. Adalah ruang di sebalik, ruang belakang tu. Macam tu lah. Tu tapi yang ni saya lebih kepada praktis kot. Macam mungkin sebab kalau ikut usia memang lambat lah. Kalau ni mungkin jadi lambat lah. Kalau mungkin muda tu mungkin cepat sikit nak belajar. Dia kena minat kot. Mungkin ni macam hobi saya, kemudian saya jadikan dia juga sebagai saya punya kerjaya. Mungkin dia blend lah. Dia matching kat situ. Yeah, when you love what you do, it's not work kan, it's your passion kan. So you can see. And saya suka that setiap lakaran Encik Zaki ada cerita. It starts with a story. You actually have a story to tell, and you tell your story melalui lakaran. So I like that very much. That idea of it's not just a line on the page, tapi it's a story on the page. You know. So okay, ada soalan lagi? Kita ada beberapa minit sebelum mengakhiri sesi ini, webinar anjuran pengajaran UKM. Yeah, I like this sebab saya dari bidang sastra bahasa Inggeris. So the picture is nice, but I like the story that you told. Penceritaan yang Cik Zaki kongsikan bagaimana bermulanya pelukisan ini, saya rasa itu penting. Dan saya suka details. You're very detail oriented. Benda-benda kecil tu pun macam penting kan? Tulisan newspaper tu, you know, I like that. The details is very good. So banyaklah follower. Lepas ni banyaklah follower nanti. Ni dekat Instagram ke? Dekat mana ni? Facebook ke? Facebook ya. Okay. So nak cara maksudnya walaupun satu tempe tapi tengok penciptaan how you do it, the processing. Contohnya untuk teaching and learning pun sama juga. Kalau you buat sesuatu tu, katakan formula matematik, you have the formula, the process how you do it. So benda-benda tu I think kalau boleh divisualisasikan macam ni, wow, saya sangat interested lah. Terus satu lagi ke
Dan ni cerita dia kan, even though dia dekat luar rumah je, tapi Cik Zaki boleh kata dekat sini ada, dekat sini tempat masak dekat sini. So I think lepas tu zooming into that. So Pak Jamban. Dia reality memang macam tu, mana pula. Ya, tapi kadang-kadang reality tu yang kita nak tahu. So it feels authentic. Bila kita tengok sesuatu tu tak adalah macam dia direka-reka. So ini is based on real your experience. So love it. Thank you. So bagi warga yang berminat nak follow Encik Zaki ni macam mana ya dekat Facebook? Itulah, saya punya tu Zaki Jaiz lah. Zaki Jaiz. Okay. So lepas ni banyaklah kawan nanti. Kawan Okay. ke follower ke tak tahulah tapi Harap-harap tapi saya. seronok. InsyaAllah. Very nice. Ni Cik Zaki boleh buat ni YouTube channel. Lukis sikit. Macam mana nak ni and share. I think there will be a lot of followers Cik Zaki. Sebab Jangan tell me. Cik Zaki itulah kena buat tu ni. Sebab very interesting. Ini banyak benda macam contohnya ni boleh digunakan untuk sains kan. Untuk sekolah, and lepas tu mungkin proses fotosintesis berlaku ke, ada banyak benda sebenarnya yang kita boleh gunakan dengan satu visual tu. So I think it's very interesting lah kalau Cik Zaki boleh share lah macam mana Cik Zaki buat ni, and it's very very interesting. Okay. Kita maybe we ask Encik Zaki for his final message to warga. Encik Zaki sebagai kata-kata akhir kepada warga yang hadir sama, hampir 180 di Zoom, di Facebook saya tak pasti. So ada juga perkongsian akan dibuat dengan Apple Teachers nanti later rakaman ni. So apa kata-kata akhir Encik Zaki buat sesi kita ni? Okay, terima kasih Dr. Rai, Dr. Helmi. Okay, mungkin ni lebih kepada inspirasi lah buat kepada semua yang turut hadir menyertai program webinar pada pagi ni. Mungkin saya harap saya punya perkongsian ni memberi satu impact lah. Bukanlah impact macam kena follow saya, tidak. Mungkin di satu setting point bahawa penggunaan ataupun kaedah yang ada semasa ni, macam saya contoh menggunakan iPad, boleh diterjemahkan dalam membantu kita punya niat ataupun kita punya target. Macam contoh lebih kepada visual, contoh macam tadi Dr. Amy pun ada garap macam mana nak sesuaikan. Macam saya lebih kepada apa saya punya impian, mungkin impian saya, apa nak saya punya kisah yang sebelumnya saya rasa saya perlu share dengan orang lain sebagai salah satu macam history lah. Macam kalau tak nanti bila sekarang ni benda-benda tu kebanyakan dah tak ada dah. Jadi macam mana kita nak ingatkan balik dan melalui kaedah visual ni lah. Mungkin dari segi pembelajaran, macam mana nak memberi cabaran lah. Contoh sebelum ni penggunaan kertas, penggunaan PowerPoint, mungkin teks-teks yang panjang apa semua. Mungkin menggunakan kaedah visual ni akan membantu menarik minat pelajar dalam dia punya pembelajaran lah. Mungkin akan memberi semangat barulah, semangat lain kepada student ni jugalah. Bukan setakat melukis, mungkin lebih kepada penambahan teks dan juga visual untuk menarik minat pelajar. So hopefully benda tu lah, macam saya tadi dalam slide saya pun saya cakap biasa yang luar biasa. Ini saya rasa luar biasa tapi kita biasakan dia. Cabaran kepada kita. So biasa yang luar biasa. So itu saja Doktor. Okay, baik. Terima kasih banyak. Dr. Helmi, do you want to say a few words? Ya, terima kasihlah Cik Zaki kerana inilah berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman, berkongsi cerita tempe. Dan tapi sebenarnya itulah dengan visualisasi ni rasanya kita boleh create iconic moments lah yang sekali lagi saya rasa untuk teaching and learning is important lah, sebab kita nak menuju kepada meaningful ataupun pembelajaran bermakna. Kalau dia hanya lukisan, dia tak ada apa-apa lah dia. Tapi macam yang Dr. Rai sebut tadi, dengan Cik Zaki sebut tadi, ada kisah di sebalik lukisan tu. Itu yang menjadikan dia bermakna. So pembelajaran tu kita nak bermakna supaya itulah dan kalau boleh kita nak inspire lah
Kalau tak pandai lukis pun tak apa. Saya pun tak pandai lukis. Boleh. Dia lukis-lukis lama-lama jadi juga. Okey, dan semoga terus berinovasi lah semua. Alright, thank you. Alright, thank you so much Dr. Hamid. Terima kasih banyak kepada penceramah kita Encik Zaki, profesional arkitek yang sekarang ni bersama Prasarana UKM. So diharap warga teruja dan terinspirasi untuk mungkin pick up your own iPad or purchase an iPad or even borrow somebody's iPad to learn how to use iPad for drawing purposes. Please look forward to our upcoming webinar series. Kami akan terus menganjurkan siri webinar untuk mencetus idea-idea baru dan membantu warga akademik dan warga pengajar khasnya menggunakan teknologi terkini untuk membantu dalam proses pengajaran serta untuk membantu pelajar juga dalam proses pembelajaran mereka. Okey, so bagi pihak Prof Kamal, Prof Insinyur Ahmad Kamal Arifin, pengarah kami di pengajaran, dan warga pengajaran, saudara Mike, saudara Wak dan rakan-rakan di pengajaran, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran saudara-saudari, and take care and be safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Bye semua.